Rindu Okay, pula so ni. itulah. Kita teruskan Ah, kapsel rezeki dari langit. Kita dah masuk minggu keempat, kunci 4 membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukadimah, Puan Ida, kita nak tahulah kenapa Puan Ida masukkan tajuk membesarkan Allah Taala dalam buku Rezeki dari Langit, dan mohon Puan ceritakanlah kunci kali ini tentang apa. Bismillah Puan. okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Amir dan sahabat-sahabat yang menyertai live pada malam ini. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini. Selasa seperti biasa. Okey, malam ni saya nak bercerita sikitlah tentang kunci yang keempat, iaitu membesarkan Allah Ta'ala. Kenapa ya saya masukkan kunci yang keempat ni dalam buku Rezeki dari Langit? Okey. Seperti saya cerita sebelum-sebelum ni lah, untuk kita berhijrah, untuk kita menjadi lebih baik, salah satu komponen yang utama ialah membesarkan Allah Ta'ala. Dalam konteks ni, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan membesarkan Allah Ta'ala? Okey, membesarkan Allah Ta'ala dalam cerita rezeki dari langit ni sebenarnya, saya nak kaitkan dengan solat. Okey, bila saya mereflect kisah-kisah dululah kan. Okey, sewaktu kita nak ambil hijrah dulu kepada keadaan yang lebih baik, salah satunya ialah macam mana dengan solat kita. Kita pernah dengar kan, seandainya kamu sedang memperbaiki solatmu, sebenarnya kamu sedang memperbaiki hidupmu kan. Sebenarnya betul ke tidak tu? Ada tak kaitannya? Kan? Sebenarnya ada kaitan kan? Cuba kita reflect. Kalau kita dengar azan satu hari 5 kali, kita dengar azan daripada masjid atau surau yang berdekatan, apa yang kita tengah buat waktu tu? Contoh kan, pada ibu-ibu seluruh rumah ni, selalunya dia sibuk kat dapur, sibuk dengan anak, sibuk dengan hal-hal kecil rumah kan. Jadi bila dia dengar azan tu, sebenarnya dia menyentuh tak hatinya, menjemput tak hatinya untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat. Jadi begitu juga dengan kaum bapa yang digesa-gesakan suruh pergi ke masjid kan. Walaupun keadaan pandemik sekarang ni, masjid kan kuota dah banyak dibuka kan. Betul. Jadi sebenarnya kaum bapa ni pergi ke tidak solat ke masjid, atau mungkin bersolat berjemaah di rumah bersama keluarga kan. Jadi di sini faktor utama untuk kita menjadi KPI kita membesarkan Allah Ta'ala itu ialah macam mana keadaan solat kita, macam mana kita memaknai solat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu sebabnya saya meletakkan tajuk ni salah satu komponen utama dalam buku Rezeki dari Langit. Sebab satu hari tu suami saya pernah tegur jugalah. Ni cerita kisah-kisah dulu. Suami pernah tegur kan, saya sibuk kat dapur. Dah masuk waktu, jom kita solat. Suami nak pergi surau, kita duk sibuk lagi masak, duk sibuk lagi membasuh pinggan mangkuk kat dapur kan. Padahal dah dengar dah azan berkumandang kat surau kat masjid tu. Itu salah satu cerita. Kemudian anak pun pernah tegur. Kita dah azan masuk bilik, kita pergi bareng dulu. Mama kata nak solat tadi. Anak 6 tahun tu tahu. Kita dah takkan nak solat, tapi di atas nampak bantal, kejap lah nak rehat 5 minit. Rehat 5 minit, kita boleh lelap kan. Jadi kita meletakkan KPI solat kita pada waktu tu. Itulah salah satu faktor utama saya meletakkan tajuk ni sebagai komponen utama untuk rezeki dari langit. Rezeki dari langit. Okey Puan, seterusnya nak tahu berdasarkan pengalaman, pemerhatian Puan, ialah sebab kita nak kaitkan membaiki hidup dengan membaiki solat kita ni lah tadi. Jadi kalau melalui pengamatan Puan lah, apa sebab orang, ialah kita bukan tak tahu solat tu kena tunaikan awal waktu. Tapi ialah tak tahu, nak tahu daripada Puan sendirilah, kenapa orang melambat-lambatkan solat ni Puan? Bismillah Puan. Okey, untuk soalan yang kedua ni, bagus tu. Memang isu melewat-lewatkan, melengah-lengahkan solat ni memang menjadi isu utamalah kita kan, antara kita ni. Bukan zaman dulu je, bukan masa kita berada keadaan jahiliah dulu pun. Sekarang ni pun
kalau tidak diingatkan, kalau kita tidak sentiasa mengingatkan orang dan mengingatkan diri kita, memang nak melengahkan di solat tu kan. Kenapa agaknya? Okay. Salah satu yang saya rasa saya boleh kongsikan ialah pertama, mungkin kebiasaan kita melakukan solat tu selalu sangat dah kan rasa solat tu. Jadi macam alah solat sebab solat lah. Solat sebab Allah suruh. Jadi kebiasaan dan kelaziman tu menjadi macam kita makan, macam kita mandi kan. Kita makan sebab kita nak kenyang. Kita mandi sebab kita nak wangi. Kita basuh baju sebab kita rasa macam baju tu kotor kan. Jadi kita solat je lah macam tu kan. Jadi macam tak ada reason yang lebih kukuh. Jadi bila kita rasa kebiasaan solat tu macam tu sahaja tanpa ada feeling kita masukkan dalam tu, jadi kita tak rasa solat tu kita tunaikan sebab kita hamba Allah. Kita tak rasa solat tu macam aku nak jumpa sangat dengan Allah. Kemudian seterusnya kita tak rasa solat tu macam rindunya nak jumpa dengan Allah. Jadi perasaan-perasaan tu bila dia tidak membuat dan tidak menggebu dalam kita punya rasa diri ni, kita rasa solat tu biasa je lah macam saya katakan tadi. Itu saya rasa lah salah satu antara faktor-faktor yang kita boleh kaitkan dalam sebab mengapa kita melengah-lengahkan solat. Tak ada kebesaran dalam hati tu tak ada. Dia macam puan cakap, dia habit. Solat sekadar okey. Faham. Okey. Seterusnya puan, nak tahu kaitan membesarkan Allah solat ni tadi berkenaan menjemput rezeki. Puan ada sentuh dalam kunci kali ni, menjemput rezeki. Jadi nak puan kongsikanlah perbezaan menjemput rezeki dengan mencari rezeki tu puan. Dua benda berbeza tu. Bismillah puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bila kita sebut menjemput dengan mencari kan. Okey, kita tengok konteks dalam bahasa Melayu, selalunya kita gunakan perkataan menjemput tu untuk apa? Menjemput kekasih hati, menjemput tetamu, menjemput anak daripada sekolah, menjemput suami daripada airport, contohlah kan. Menjemput. Kita menjemput sesuatu yang kita suka. Kita sayang suami kita sayang anak-anak kita. Kita tetamu nak datang kan, tetamu tu kita kena hargai, kita kena muliakan tetamu. Jadi benda-benda yang kita suka menggunakan perkataan menjemput. Berbanding dengan perkataan mencari. Apa perkataan yang selalu kita guna mencari? Mencari barang yang hilang. Yes. Mencari kunci yang hilang. Mencari spek yang terletak entah mana kita letak kan. Jadi apa feeling ataupun perasaan sewaktu kita menjemput tetamu atau benda-benda yang kita suka tadi? Kita rasa gembira kan? Kita rasa gembira, kita rasa happy, perasaan yang positif, perasaan-perasaan yang kita membuat persiapan dan persediaan yang secukupnya untuk kita menjemput. Tetapi berbanding dengan perkataan mencari tadi, cari benda yang hilang, barang yang hilang. Apa perasaan kita? Kabut. Stres. Ya, kan, kelam kabut. Stres, gelisah, tension, marah, semua benda-benda yang negatif termasukkan dalam pencarian kita tadi. Betul. Jadi kat situ bila kita sebut menjemput dengan mencari, intonasinya pun dah berbeza. Jadi hasilnya pasti berbeza. Betul tak? Betul. Setuju. Mindset lah, mindset. Ya, betul. Mindset yang utama lah. Okey Wan, kapsul ni sekejap. Kita nak kesimpulan kunci 4 membesarkan Allah Ta'ala. Kita punya penutup kali ni. Bismillah Wan. Okey. Penutup untuk kunci keempat ni iaitu membesarkan Allah Ta'ala. Seperti saya sebut tadi, saya lebih kaitkan kepada solat kan. Jadi bila kita nak membesarkan Allah tu, kenapa kita perlu melengah-lengahkan solat? Jadi bila kita nak membesarkan Allah menjadi KPI kita, ialah kita kena mengagungkan Allah. Kita nak benda-benda yang kita suka. Kita nak benda-benda supaya rezeki sentiasa masuk dalam kehidupan kita yang best-best, yang mewah-mewah. Tetapi mengapa kita lebih membesarkan rezeki itu berbanding membesarkan Allah? Jadi kita kena utamakan membesarkan Allah berbanding rezeki. Contoh kalau macam kita sedang berniaga kan, kita membalas WhatsApp customer, kita sedang memaking barang-barang yang kita nak post apa semua kan. Tapi bila Allah memanggil kita dengan namanya Allahu Akbar, jadi siapa yang besar sebenarnya? Pastilah Allah. Jadi kita kena dahulukan Allah berbanding
benda-benda yang sampingan-sampingan tu lah. Maknanya kena buktikan lah. Bukan sekadar tahu maksud besar, Allah tu besar. Tapi dalam hati itu dengan perbuatan. Macam tadi lah. Buat kerja lain, bila datang perintah Allah, lagi besar. Yang kita punya kerja tadi, lagi besar. So, kalau kita cakap Allah tu besar, apa buktinya? Buktinya itulah dia. Solat awal waktu. Itu salah satu. Jadi, satu kesimpulan yang membuka minda, insyaAllah, kita berterima kasihlah pada Puan Ida kerana kongsikan untuk kunci 4 ni. Dan insyaAllah minggu depan, kunci 5, hidupkan sunnah Nabi SAW. Kita dah besarkan Allah, kita nak hidupkan sunnah. Macam mana nak tahu? Kita jumpa minggu depan, 7, 5, 12 Oktober. 12 Oktober. InsyaAllah. Jadi semua, terima kasih. Siapa-siapa yang tak dapatkan lagi, boleh direct DM Puan Ida kalau dapat sign. Ni best seller kita September. Best seller September Galeri Ilmu. Pada Puan Ida, pemotivasi Galeri Ilmu. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi